Hai, Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi untuk Bahasa Melayu tahun 1. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat ya. Masih di rumah ke? Atau dah keluar jalan-jalan? Cikgu harap masih di rumah ya. Lagipun sekarang kita dah berada di mana? Dalam kawasan apa? Kita semua sekarang PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Bermaksud tidak boleh keluar langsung. Hanya satu orang dari satu keluarga sahaja yang boleh keluar. Jadi duduk rumah diam-diam, kita buat PDPR, kita belajar. Baik, boleh? Okey, untuk hari ini kita akan belajar dua tajuk ya. Yang pertama, cikgu akan ajar kamu macam mana nak menulis jawapan pemahaman. Okey, mencari jawapan, menulis jawapan. Okey, dari petikan. Okey, kita akan bagi petikan, kita akan belajar dari petikan tu ataupun daripada soalan-soalan daripada petikan. Kemudian cikgu akan bagi soalan dan kamu kena cari yang mana sesuai untuk jadikan sebagai jawapan pemahaman. Maksudnya di sini kamu kena jawab soalan. Itu je. Okey, baik. Sekarang bersedia dengan buku teks ya. Cikgu nak kamu buka muka surat 42. Okey, cikgu bagi masa 1 minit ambil buku teks dan buku aktiviti sekali ya. Okey, buku teks di muka surat 42. Okey, muka surat 42 ini tajuknya menulis panduan membeli kasut. Baik, cikgu akan terangkan satu persatu. Maksud di sini, kalau kamu tengok di muka surat 42 ni ada 4 soalan dan ada 3 petikan. Okay, dia petikan perenggan dan juga ada gambar di situ. Jadi cikgu akan tunjukkan satu persatu supaya kamu lebih faham. Sebab cikgu nak ajar kamu macam mana kamu nak mendapatkan jawapan. Soalan dah ada tapi jawapan mana nak dapat. Okay, kita akan tengok yang pertama. Okay, kita tengok gambar pertama dan juga petikan yang pertama. Ini dia. Okay, yang soalan nombor 1. Tapi dah dia ada bagi jawapan kan? Okay, kita baca. Rizal pergi ke kedai kasut. Dia pergi dengan ayahnya. Mereka pergi pada waktu petang. Baik, itu adalah petikan. Dan petikan tu ada jawapan-jawapan. Sebab nanti kamu akan tengok soalan. Tengok soalan yang pertama. Rizal pergi ke kedai kasut dengan siapa? Ada jawapan dah tu yang warna merah tu. Okey, jawapan yang kita kena tulis mesti ayat yang panjang. Tak boleh tulis ayat pendek. Tak boleh tulis yang warna merah tu saja. Okey, kena tulis Rizal pergi ke kedai kasut dengan ayahnya. Itu maksud cikgu. Kamu tak boleh jawab macam ni. Dengan ayahnya. Itu jawapan. Tak boleh. Dalam pemahaman bahasa Melayu, kita kena tulis jawapan yang lengkap. Jawapan yang lengkap. Contoh cikgu dah bagi tu. Rizal pergi ke kedai kasut dengan ayahnya. Mana nak dapat jawapan? Ada dah dekat petikan. Okey, kita tengok yang kedua. Bilakah mereka membeli kasut? Itu soalan. Okey, mana nak dapat jawapan? Okey, kita kena balik kepada petikan. Baca balik petikan. Rizal pergi ke kedai kasut. Dia pergi dengan ayahnya. Mereka pergi pada waktu petang. Soalannya, bilakah? Bila tanya bila tu, biasanya melibatkan waktu. Mereka pergi masa bila? Bilakah mereka pergi membeli kasut? Senang je. Dapat jawab tak? Dapat jawab tak? Ya ke mereka pergi waktu petang? Betul? Okey. Mereka pergi pada waktu petang. Jadi jawapannya mestilah bila mereka pergi membeli kasut? Pada waktu petang. Tetapi cikgu ajar kena tulis ayat panjang. Alamak, cikgu macam mana nak tulis ayat panjang? Nak ambil yang mana? Okey. Kita kena ambil bermula daripada yang mana?
Adakah nak terus jawab mereka pergi pada waktu petang? Boleh tak macam tu? Dia ada cara menjawab dia. Kalau dalam soalan pemahaman untuk mendapatkan markah penuh, ada soalan cara menjawabnya. Okey. Kamu kena tulis macam ni. Mereka membeli kasut pada waktu petang. Yang warna hitam tu, mereka membeli kasut, kita ambil balik daripada soalan yang atas tu. Soalan dia, bilakah mereka membeli kasut? Okey, kita ambil balik. Mereka membeli kasut, barulah kita ambil jawapan dekat sebelah tu, pada waktu petang. Cikgu ulang balik. Untuk jawapan, kita ambil dulu separuh daripada soalan. Okay, perkataan bilakah tak boleh ambil sebab itu soalan. Kita ambil pernyataan dia, mereka membeli kasut, kita tengok pada petikan. Tengok pada petikan, dia ada tulis pada waktu petang. Sekarang kita gabungkan. Mereka membeli kasut pada waktu petang. Itu yang cikgu maksudkan. Jawab dalam ayat penuh. Untuk pemahaman bahasa Melayu, kita kena jawab ayat penuh. Cikgu harap kamu faham ya apa yang cikgu terangkan. Tak apa, kita tengok lagi. Baik, kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga dan gambar yang kedua. Rizal memilih kasut yang bagaimana? Okey, itu soalan. Lupa pula cikgu. Kita tengok petikan dulu. Rizal memilih kasut yang tapaknya lembut. Oleh itu, kakinya berasa lebih selesa. Itu petikan. Okey, itu petikan yang diberi. Dan soalan yang diberi, Rizal memilih kasut yang bagaimana? Perkataan yang cikgu bulatkan tu bagaimana? Maksudnya Rizal tu senang cerita macam ni. Rizal nak kasut macam mana? Itu kalau kita cakap biasalah. Tetapi dalam soalan pemahaman dia akan tanya Rizal memilih kasut yang bagaimana? Kita berbalik-balik pada petikan. 1 minit. Cuba tengok. Apa agaknya jawapan? Dan kamu kena ingat, cikgu kata tadi kita mesti ambil separuh ataupun sedikit perkataan daripada soalan dan kita gabungkan dengan jawapan. Tapi tengok jawapan dia dulu. Yang mana jawapan dia? Yang mana agak-agak jawapan dia? Betul ke memilih kasut yang tapaknya lembut? Ataupun yang kaki dia berasa lebih selesa? Jangan keliru, jangan keliru. Okey, jadi jawapannya apa? Memilih kasut yang tapaknya lembut. Sebab nak pilih kasut tu yang macam mana? Bukan keadaan kakinya. Baik, jadi kita ambil petikan ataupun soalan daripada atas, memilih kasut, dan kita tambahlah dekat sini. Dekat petikan tu dah ada. Memilih kasut yang tapaknya lembut. Rizal memilih kasut, tambahkan yang tapaknya lembut. Jadi akan jadi satu jawapan lengkap untuk soalan. Okey, faham ya? Okey, kita ambil sedikit daripada soalan tadi. Rizal memilih kasut yang tapaknya lembut. Sebenarnya mudah je, jawapannya memang dah ada dalam petikan. Cuma cikgu nak terangkan, bila kita nak menulis jawapan, mesti menulis dengan ayat lengkap. Kamu tak boleh tulis tapaknya lembut. Tak boleh. Okay? Kalau dalam peperiksaan UPSR tapi dah tak ada lah kan. Tak diterima jawapan itu. Okay? Mungkin markah sikit lah kamu dapat. Okay? Baik. Tengok gambar yang seterusnya. Okay? Rizal memakai kedua-dua belah kasut. Kemudian dia berjalan beberapa langkah. Dia memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Itu petikan. Soalan dia, mengapakah Rizal berjalan beberapa langkah? Mengapakah Rizal berjalan beberapa langkah? Soalan dia, mengapa Rizal kena berjalan beberapa langkah tu? Kena pilih jawapan. Apa pula jawapan kita nak ambil dekat petikan tu? Panjang petikan tu. Rizal memakai kedua-dua belah kasut. Takkan itu jawapan dia? Soalan dia tanya, mengapakah Rizal berjalan? Okey. Baca lagi. Kemudian dia berjalan beberapa langkah. Dia tak tanya
bagaimana Rizal berjalan. Dia cuma tanya mengapa Rizal berjalan. Jadi ayat itu tidak sesuai sebagai jawapan. Okey. Dia memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Adakah itu jawapannya? Fikirkan. Mengapakah Rizal berjalan beberapa langkah? Dia memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Okey, itu jawapannya. Tapi macam mana nak tulis? Kita kena ambil macam cikgu cakap tadi, yang dekat soalan, Rizal berjalan beberapa langkah, tambahkan perkataan untuk memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Perkataan dia kita tak payah tulis, tapi kita gantikan dengan perkataan untuk. Rizal berjalan beberapa langkah, itu kita ambil dari soalan. Dan dari jawapan, kita tambah perkataan untuk, kita tulis memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Jadi ayat yang penuhnya, ayat yang lengkapnya, Rizal berjalan beberapa langkah untuk memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Ya, panjang. Memang jawapan dia kena panjang. Bila soalan mengapakah, maksudnya soalan jawapan yang kita bagi adalah sebab. Sebab apa Rizal berjalan beberapa langkah? Okey, kamu cari jawapan satu persatu dekat petikan tadi, kamu dapat memastikan kasutnya selesa, kakinya selesa dengan kasut itu. Jadi kita macam mana nak ambil pula? Okey, kita ambil Rizal berjalan beberapa langkah, tambah perkataan untuk, gunakan memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Boleh faham? Cikgu harap kamu faham ya cara untuk mendapatkan jawapan dari petikan dan cara untuk menulis jawapan yang lengkap. Ni penting juga ni. Tak apalah. Okey, buku aktiviti ada tak dengan kamu? Cuba buka buku aktiviti. Buku aktiviti jilid 1 juga, muka surat 45. Ada sedikit latihan di situ. Dah belum ambil ke? Tak apa, pergi ambil. Cikgu tunggu. Tak apa, tak ada masalah. Okey, yang dah ada tu, buka muka surat 45. Baik, dah ada ya? Okey. Kali ni hanya ada petikan ringkas dan ada soalan di bawah dia. Okey. Kasut Rizal telah kotor. Dia hendak membasuhnya. Okey, jadi soalan dia bagi, mengapakah Rizal hendak membasuh kasutnya? Soalan mengapa? Kena bagi sebab. Okey, Rizal hendak membasuh kasutnya, kenapa ya? Tengok balik pada jawapan ataupun petikan di atas. Kasut Rizal telah kotor. Dia hendak membasuhnya. Okey, jadi dia hendak membasuhnya dah ada dalam soalan. Jawapan mengapa tu yang mana? Rizal hendak membasuh kasutnya kerana telah kotor. Ya, pandai. Ambil perkataan kerana, kasut Rizal tak payah ambil dah. Okay, sebab dah ada nama Rizal tu. Ambil je jawapan telah kotor. Itu jawapan yang lengkap. Okay, Rizal hendak membasuh kasutnya kerana telah kotor. Ataupun boleh kalau nak panjang, tapi cikgu rasa tak payahlah. Okay, kerana telah kotor. Cikgu harap kamu faham ya. Okay, yang kedua, sebelum tidur Rizal merendam kasutnya. Soalan, bilakah Rizal merendam kasutnya? Senang, jawapan dah ada. Ya, macam mana? Ya, sebelum tidur. Ambil jawapan, ambil perkataan daripada soalan dulu. Rizal merendam kasutnya sebelum tidur. Pandai. Dah faham kan? Rizal merendam kasutnya sebelum tidur. Maksudnya ambil sedikit perkataan daripada soalan dan kita tambahkan dengan jawapan yang kita dapat daripada petikan. Senangnya sebenar, tak susah pun. Okey, kita tengok seterusnya. Baik, seterusnya. Okay. Pagi esoknya Rizal memberus kasutnya. Itu petikan yang ada, yang dia bagi ya. Okay, soalan dia, Rizal memberus apa?
Ha, senangnya. Rizal memberus apa? Tak ada dah jawapan lain. Satu je. Daripada yang tadi pun memang dia nak basuh kasut kan. Jadi kalau tengok gambar tu, Rizal memberus kasutnya. Alhamdulillah dah pandai. Okey, boleh tulis pada ruangan yang disediakan. Rizal memberus kasutnya. Tulis macam cikgu cakap tadi, mesti jawapan lengkap ya. Jangan kamu tulis dekat bahagian ruangan jawapan tu, tulis kasutnya sahaja. Salah. Cikgu tak mau. Ambil daripada soalan, Rizal memberus, perkataan apa tak payah sebab itu adalah soalan. Rizal memberus kasutnya. Tulis di bahagian ruangan jawapan. Pandailah anak murid cikgu ni. Bagus. Okey, tengok yang seterusnya. Rizal menjemur kasutnya di halaman rumah. Itu petikan. Soalannya, di manakah Rizal menjemur kasutnya? Alah, senang je. Jawapan dah ada kan? Okey, ambil daripada soalan. Rizal menjemur kasutnya. Tengok pada petikan. Di halaman rumah. Senangnya. Okey, ambil je jawapan daripada atas tu. Okey, boleh faham? Okey, ini kamu jawab dalam buku aktiviti ya. Baik, tajuk kedua yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan kata tanya. Baik, kalau kamu perasan yang petikan daripada buku teks tadi, cikgu ada bulatkan beberapa perkataan. Kalau tengok balik pun tak apa, kalau tak tengok pun tak apa. Okey. Baik, antara perkataannya tadi apa, siapa, bagaimana dan mengapa. Yang itu semua kita panggil sebagai kata tanya. Cikgu tak pasti, mungkin kamu pernah belajar masa kamu dekat prasekolah dulu ataupun dekat tadika dulu. Tapi cikgu akan ulang balik lah, okay, supaya kamu lebih faham apa yang dimaksudkan dengan kata tanya. Kalau baca ni, kalau sebut ataupun dengar lah perkataan tanya, apa dia? Tanyalah, maksudnya kita mengemukakan soalan. Biasa kita mengemukakan soalan ni sebab apa? Sebab kita tak tahu. Jadi kita nak tahu, kita kena bagi soalan. Okey? Macam petikan yang kita jawab tadi dan juga yang dalam buku aktiviti yang kamu akan menjawab nanti pun sama. Okey, dia ada soalan yang perlu ditanya, okey, dan ada jawapan. Dan untuk soalan tu dia ada guna perkataan-perkataan yang untuk mengukuhkan lagi. Itu yang kita sebut sebagai kata tanya. Baik, kita nak tengok juga secara dalam bahasa Melayu lah, okey, secara tata bahasanya apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya. Okey, itu dia. Okey, kata tanya, perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Jadi kalau kita nak bertanya, dia mesti ada satu perkataan yang menunjukkan kita tanya. Dia beza dengan kita bagi tahu, okey, dengan kita nyatakan. Ini kita nak tahu, kita nak tanya, kita nak soal. Jadi kita kena ada perkataan yang kita gunakan khas untuk bertanya. Okey, jadi perkataan-perkataannya banyak ya. Kata tanya ni contoh dia banyak. Okey, kamu tengok antara contohnya yang cikgu bagi hari ini. Okey, ini contoh kata tanya ya. Mengapa, berapa, bila, bagaimana, siapa, mana, kenapa, adakah dan apa. Ini antara kata tanya yang biasa kita jumpa dalam petikan buku teks, dalam persoalan hari-hari. Kita akan tanya kan, balik paling mudah lah, mak masak apa? Kan, jadi perkataan apa. Jadi ini adalah contoh kata tanya. Okay. Contoh kata tanya yang cikgu bagi ni adalah antara
merangkumi semualah. Okey. Tapi untuk kamu hari ini cikgu tak ajar semua. Cikgu tak mau kamu pening nanti banyak sangat, nanti kamu akan jadi keliru. Okey. Untuk hari ini cikgu akan ajar kata tanya yang ringkas ataupun bukan ringkas, yang selalu kita gunakan. Okey, apa dia kata tanya tu? Baik, sebelum tu cikgu nak bagi tahu kata tanya, okey, boleh berada di awal ayat, di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat. Nanti kita akan tengok ya. Okey, jadi perkataan yang kita sebut sebagai kata tanya tadi, bagaimana, mengapa, siapa, mana tadi, kita boleh letakkan di awal, di akhir atau tengah ayat. Bergantung kepada cara kita nak bertanya, intonasi kita nak bertanya dan soalan yang kita nak tanya. Okey. Selain daripada itu, kata tanya yang digunakan di awal ayat kena ada partikel kah. Kata tanya yang digunakan di awal ayat mesti diikuti oleh partikel kah. Itu sebab kamu selalu dengar berapakah, mengapakah, bilakah. Okey, sebab bila kata tanya tu kita gunakan awal-awal ayat tu memang kena ada kah. Tetapi kalau kita gunakan di akhir ayat, kita tak perlu masukkan kah. Maksudnya tak semua kata tanya kena ada kah. Okey, kalau awal ayat, ya, kita akan gunakan kah. Tak apa, cikgu tunjuk contoh. Nanti kamu akan lebih faham. Baik, macam cikgu cakap tadi, untuk hari ini kita tak belajar semua ya. Okey, hari ini kita cuma akan belajar apa yang dimaksudkan ataupun apa kata tanya yang biasa kita guna, iaitu apa, siapa, mana dan bila. Cukup hari ini cikgu ajar 4 sahaja. Nanti kita belajar lagi. Jangan risau. Kamu ada sampai sekolah menengah untuk belajar tentang kata tanya. Bukan nak belajar dekat tahun 1 je, sampai sekolah menengah belajar. Kalau masuk universiti pun, kalau kamu ambil bahagian bahasa, okay, macam cikgu dulu ambil bahagian bahasa pun, cikgu masih belajar tentang kata tanya. Tapi dengan ayat yang lebih panjang. Okay, ayat yang lebih agak susah. Bukan susah lah, dia panjang sikit. Dia ada subjek, predikat dan sebagainya. Tapi untuk hari ini, cikgu terangkan dulu apa kata tanya apa, siapa, mana dan juga bila. Baik, kita mulakan dengan kata tanya yang popular, iaitu apa. Apa kita gunakan untuk bertanya tentang benda, haiwan, tumbuhan dan perkara. Kita tak boleh sewenang-wenangnya juga guna. Bukan main belasah je, main semua apa-apa tak. Okey. Biasanya kita gunakan kata tanya apa adalah untuk benda, haiwan, tumbuhan dan juga perkara. Cikgu akan tunjukkan contoh. Kamu jangan risau. Cikgu ajar kamu, cikgu bagi contoh supaya kamu lebih faham. Dan semestilah cikgu akan bagi soalan, kan? Lagilah kamu faham bila cikgu bagi soalan. Okey, kita akan tengok apa yang cikgu maksudkan. Digunakan untuk bertanya tentang benda, haiwan, tumbuhan dan perkara. Baik, kita tengok contoh yang pertama ini. Apa? Okey, benda. Dia bagi contoh sini, benda yang dia bagi tu adalah kotak. Okey, soalan, kotak ini bentuk apa? Nampak tak? Ini yang cikgu maksudkan. Bila kata tanya berada di belakang ayat, okey, di belakang ayat tak perlu kah. Okey, tak perlu kah. Okey, dah sebab itu tanda soal. Ini tentang tanda soal ni pun kita akan belajar nanti. Baik. Tetapi kalau perkataan ataupun kata tanya apa berada di awal ayat, kita letakkan kah. Okey, contoh, apakah bentuk kotak ini? Apakah bentuk kotak ini? Dua ayat ini sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Cuma cara penulisan kata tanya yang membezakan. Okey, sama. Kotak ini bentuk apa? Apakah bentuk kotak ini? Sama. Maksud yang sama. Maksudnya nak tahu, nak tanya kotak yang cikgu tunjukkan ni ataupun benda yang cikgu tunjukkan ini bentuknya apa. Okey.
Tapi cara soalan ataupun cara penulisan soalannya berbeza untuk menunjukkan perbezaan penggunaan kah. Kalau perkataan ataupun kata tanya berada di hujung ayat, tak perlu kah. Tetapi kalau di awal ayat, kita perlu letak kah. Kotak ini bentuk apa? Apakah bentuk kotak ini? Dua ayat yang sama maksudnya tetapi cara penulisannya berbeza. Baik, kita akan tengok contoh seterusnya. Masih lagi kata tanya apa? Tadi cikgu cakap kata tanya apa ni kalau kita nak tanya tentang benda, haiwan, tumbuhan dan juga perkara. Yang ni tentang haiwan. Nama kucing ini apa? Maksudnya nak tahulah nama kucing ini apa. Dan kalau kita letakkan di bahagian hadapan, dia akan jadi apakah nama kucing ini? Jadi sama. Apa yang kita nak tahu adalah nama kucing. Apa nama kucing ni? Tapi bila diletakkan kata tanya apa di bahagian belakang, tak perlukah. Kalau letak di bahagian hadapan, kita masukkan kah. Nama kucing ini apa? Apakah nama kucing ini? Boleh nampak tak perbezaan? Cikgu harap kamu nampak cara penulisan. Tapi biasa soalan kita jumpa memang dia akan ada kah. Tapi tak juga. Macam tadi pun ada. Kalau kamu perasan petikan yang kita baca buku teks tadi, ada soalan yang tidak ada perlu kita gunakan kah. Tapi ada kata tanya. Kita tengok contoh seterusnya. Baik, masih lagi apa? Yang ini pula kita nak bertanya tentang perkara. Hobi kamu apa? Apakah hobi kamu? Ingat balik cikgu beritahu tadi. Apa kita gunakan untuk bertanya tentang haiwan, tumbuhan, perkara dan juga benda. Jadi hobi kamu apa? Apakah hobi kamu? Yang ini kita nak bertanya tentang perkara. Kita guna apa? Ini soalan yang mudah lah. Soalan yang mudah. Hobi kamu apa? Apakah hobi kamu? Tengok kalau gambar tu, yang satu tu memancing, yang satu lagi tu apa? Membaca buku kan? Agaknya nak jawab macam mana Hobi kamu apa? Hobi saya membaca buku. Perkataan kamu tu kita tukarlah. Sebab orang tu tanya kita. Hobi kamu apa? Apakah hobi kamu? Yang satu lagi tu kita guna yang bawah tu. Apakah hobi kamu? Sama juga jawapan dia. Hobi saya memancing. Memancing ikan. Apakah hobi kamu? Hobi saya memancing. Hobi kamu apa? Hobi saya membaca buku. Dah boleh faham ya? Baik. Kita tengok contoh seterusnya. Baik, ini pula kita nak tahu ataupun kita nak bertanya tentang tumbuhan. Masih lagi apa? Banyak apa ni? Bunga ini warna apa? Perkataan apa di belakang. Kalau kita nak gunakan, apakah warna bunga ini? Apa jawapan dia? Bunga ini warna merah. Ataupun kalau kita nak tanya soalan yang berkaitan nama bunga pula. Bunga ini nama apa? Ataupun apa nama? Ini bila apa nama tu maksudnya berada di tengah lah yang cikgu sebut tadi. Bunga ini apa nama? Soalan kalau kita gunakan kah? Apakah nama bunga ini? Tahu tak bunga apa ini? Bunga raya. Ya, betul. Jadi kalau kita nak jadikan perkataan apa ataupun kita tanya di tengah, bunga ini apa nama? Baik. Kita masuk yang seterusnya. Dah tak ada apa dah. Kali ni kita nak tahu pula tentang siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk bertanya tentang manusia dan nama manusia. Dua sahaja. Kita tak gunakan untuk tanya nama kucing, nama haiwan guna siapa, tak ada. Untuk tumbuhan ataupun haiwan, cikgu sebut dah tadi, kita guna apa. Tapi untuk manusia, tentang manusia dan tentang nama manusia, kita guna siapa. Boleh eja tak? Eja kuat sikit cikgu nak dengar.
Tak boleh dengar. Tak apa je kuat bagi mak ayah kamu dengar ke. Tak ada siapa dengar pun. Je lah kuat-kuat. Okey, jadi perkataan ataupun kata tanya siapa hanya kita gunakan untuk bertanya tentang manusia ataupun nama manusia. Manusia tu apa? Orang lah. Dah belajar di sains kan? Okey. Baik. Jadi cikgu tunjuk contoh lagi. Okey. Kat mana kita nak guna siapa ni? Okey, contoh kita tengok. Rakan baik kamu siapa? Maksudnya kita nak tanya tentang manusia lah. Rakan baik kamu siapa? Siapakah rakan baik kamu? Kawan baik kamu siapa? Okey, siapakah kawan baik kamu? Okey, ini pun cikgu nak tunjukkan penggunaan kah ya. Okey, supaya kamu dapat bezakan. Kedua-dua ni adalah soalan yang membawa maksud yang sama. Okey, cuma cara penulisan. Rakan baik kamu siapa? Siapakah rakan baik kamu? Okey, ada bezanya. Okey, siapa rakan baik kamu? Kat dalam kelas lah. Ataupun kalau dekat rumah ke? Rakan baik kamu jiran kamu ke? Yang selalu kamu main hari-hari ke? Tapi sekarang tak boleh keluar kan? Tak boleh keluar. Kena duduk kat rumah aja. Okey? Baik, jadi ini kita guna untuk manusia. Rakan baik kamu siapa? Siapakah rakan baik kamu? Okey, yang ini kita nak tahu tentang nama. Nama manusia. Nama adik kamu siapa? Mungkin ada adik baru lahir kan? Nak tanya, nama adik kamu siapa? Ataupun, siapakah nama adik kamu? Kalau siapa di belakang tak perlu ada kah. Okay? Kalau siapa di depan kita letak kah. Nama adik kamu siapa? Siapakah nama adik kamu? Senang ni. Okay, ada jawapan tak? Yang ada adik tu bolehlah bagi jawapan. Nama adik kamu siapa? Siapakah nama adik kamu? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, untuk siapa dua tu aja. Okey, manusia. Okey, tanya tentang manusia dan juga nama manusia. Cukup. Jangan kamu nak tanya kucing ke nama kucing guna siapa, tak boleh. Okey, siapa hanya untuk manusia. Baik. Kata tanya seterusnya, mana? Mana? Okey, eja? Senang je. Pejam mata pun boleh eja kan? Murid cikgu semua pandai. Okey. Kata tanya mana digunakan untuk bertanya tentang arah, tempat dan lokasi. Cikgu, lokasi apa? Jangan takut lokasi. Takkan kamu tak tahu. Kalau kamu tu hebat kan selalu duk dengar waste tu kan. Find location. Cakap putih pula. Location. Lokasi. Dia lebih kurang macam apa? Macam tempat lah. Okay? Macam tempat. Okay, jadi untuk ketiga-tiga ini, arah, tempat dan lokasi, kita gunakan kata tanya mana. Cikgu yang selalu ada di dengan ke. Tu kita belajar kemudian ya. Itu di dengan ke tu kata sendi. Hari ni kita nak belajar kata tanya dulu. Penggunaan kata sendi kita akan belajar nanti. Baik. Contoh. Mana? Kamu letak buku itu di mana? Okey, bila mana di belakang tak perlu kah. Okey, kalau mana di depan perlu kah. Di manakah kamu letak buku itu? Yang ini yang cikgu maksudkan lokasi. Kita nak tahu kedudukan. Letaknya di mana. Itu yang kita panggil lokasi. Dan kalau kamu perasan di dengan manakah mesti jarak. Okay? Di dengan mana mesti jarak. Sebab ini adalah kata sendi. Ada beza dia kata sendi dan imbuhan untuk di. Tak apa, jangan pening. Cikgu tak nak kamu pening. Kita akan belajar tu kemudian. Hari ini kita tengok penggunaan kata tanya mana, iaitu untuk lokasi. Kamu letak buku itu di mana? Di manakah kamu letak buku itu? Ni selalu kalau cuti lama-lama ni lah dia mencari buku.
Okey, selalu tanya mak lah. Okey, mak, buku kat mana? Buku di mana? Okey. Baik, kamu letak buku itu di mana? Di manakah kamu letak buku itu? Okey. Yang kedua, kata tanya mana kita gunakan untuk menanyakan arah. Arah. Arah ni apa? Kiri, kanan, kiri, kanan. Dah nyanyi dah cikgu. Tahu kan lagu tu kan? Mesti kamu tahu punya. Tu arah. Okey. Contoh soalan. Suara itu datang dari mana? Suara itu datang dari mana? Dari manakah suara itu datang? Dari manakah suara itu datang? Jadi kita nak tahu arah mana, dari mana, kiri kanan, tu lagu pula kan. Okey, depan ke, belakang ke, utara ke, selatan ke, kita nak tahu tentang arah. Jadi kita guna mana. Suara itu datang dari mana? Dari manakah suara itu datang? Okey, dan yang terakhir kita nak tahu tentang kata tanya bila. Okey, kata tanya bila ni biasa berkaitan masa dan waktu sahaja. Okey, tak ada kaitan dengan lain. Kalau kita nak tanya tentang masa, nak tanya tentang waktu, kita guna bila. Contoh, kamu siapkan latihan itu bila? Bilakah kamu siapkan latihan itu? Maksudnya masa bila? Masa waktu malam ke? Waktu siang ke? Macam tadi kan? Ada kan soalan yang Rizal berus kasut. Rizal basuh kasut tu kan? Okey. Dia basuh kasut siang ke? Kemudian yang Rizal pergi beli kasut tu pun ada. Okey, dia pergi beli kasut dengan ayah dia pada waktu petang. Okey, kita guna perkataan bila. Kamu siapkan latihan itu bila? Bilakah kamu siapkan latihan itu? Okey. Dua ayat yang sama maksud tapi cara ataupun kedudukan bila yang berbeza. Satu lagi, untuk kata tanya bila, kita akan bertanya tentang waktu. Nani akan pulang bila? Bilakah Nani akan pulang? Kalau macam ni kita akan jawab, mungkin kita jawab jam pada pukul 4 petang, pada pukul 5 petang, ataupun kita jawab hari ini atau esok. Okey, yang melibatkan waktu. Nani akan pulang bila? Bilakah Nani akan pulang? Jadi yang berkaitan dengan waktu. Biasa kalau jawapan dia sama ada kita bagi tahu pukul berapa ataupun jam berapa, ataupun mungkin kita bagi tahu hari ini atau esok. Ataupun mungkin hari bulan. Okey, Nani akan pulang pada 23 hari bulan Julai. Tu contoh jawapan. Okey, tapi kata tanya bila kita memang gunakan untuk waktu dan juga masa. Okey, faham? Baik. Baik, satu lagi. Baik, cikgu tertinggal tadi ya tentang kata tanya mana. Ada satu lagi yang nak menunjukkan tempat. Cikgu pun dah lama-lama duduk kat rumah ni pun dah tersilap dah. Okey, jadi tak apa, cikgu tambah je kat sini. Kata tanya mana, okey, satu lagi adalah menunjukkan tempat. Hadi pergi ke mana? Ke manakah Hadi pergi? Okey, ada beza ya. Hadi pergi ke mana dan ke manakah Hadi pergi? Yang ini kata tanya mana. Sepatutnya berada di bahagian kata tanya tadi. Cikgu tertinggal. Dah teringat ni baru masukkan. Okey, tapi tak apa. Cikgu rasa kamu faham kan? Nak murid cikgu semua pandai. Okey, tak ada masalah. Sebab yang penting kamu kena tahu bila masa kita nak guna kata tanya ni. Okey, pada ayat yang sesuai yang macam mana. Okey, kalau mana tadi ada lokasi, arah kan? Ni satu lagi tempat. Hadi pergi ke mana? Ke manakah Hadi pergi? Okey, baik. Setakat itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Baik. Cikgu akan bagi macam biasa latihan menggunakan link. Dan tadi pun cikgu dah minta kamu buat buku aktiviti. Dan untuk link cikgu akan bagilah selepas ini. Okey?
Baik, cikgu akan bagi link dan juga link YouTube dan juga link soalan dalam Telegram, dan cikgu akan tunggu dekat Telegram lah kalau ada soalan. Okey, cikgu harap kamu faham. Boleh tanya, cikgu akan ada. Boleh tanya bertulis atau guna voice pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Jadi cikgu rasa mungkin setakat ini sahaja. Okey, tajuk kita hari ini ada 2 tadi kan. Okey, tentang nak menjawab soalan pemahaman. Cikgu harap kamu faham ya macam mana cara yang betul untuk kita jawab soalan pemahaman, cara menulis dan cara untuk mencari jawapan. InsyaAllah dipanjangkan umur. Okey, kalau kita dapat bersemuka, cikgu akan ajar dengan lebih tepat lagi lah. Senang. Okey. Ini cikgu pun ikutlah, tak apalah. Jangan bimbang sebab soalan-soalan macam tu dia akan ada sentiasa. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.